Waalaikumsalam. Baik, kita nak gunakan nama sebenar Mbak ni, Badrul Izhan Yub Abdullah. Betul. Sedap namanya. Ya. Dia tahu lebih kenal sebagai Bad Indigo. Bad, sihat? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Semua orang sihat sana ya? Alhamdulillah. Sihat. Sihat. Tadi gambar video AJL tu, saya teringat zaman jahiliah tu. Oh, Lama. 20 tahun lebih lah. Ya Tahun bila tu bang? 99 Tahun bila tu? 99. 99. Juara lagu 99. Wow. Masa tu rambut pun ada lagi. Saya sekolah rendah lagi time tu. Rendah lagi tu. Hanis lah, Hanis Alamak. sekolah rendah. Tua dah saya. Dia sekolah menengah dah. Tak ada. Dah sekolah menengah. Nampak tak akak pakai baju batik lagi? Bad, kalau nak dikongsikan, sedikit. Tadi kita dah saksikan sedikit kisahnya. Kalau ada perinciannya, kalau nak diberitahu kepada kami semua tentang dugaan yang sedang melanda ini, silakan. Okey, apa-apa pun saya nak ucapkan selamat hari saya jugalah sebab hari OKU sedunia kan. Ya. Saya baru jadi OKU. Alhamdulillah, buat masa ni saya masih buat rawatan susulan, kena buat dressing setiap 2 hari. Kena jaga luka tu supaya dia tak jadi infection lah. Kalau infection lagi nanti dia jadi lagi gangrene kan. Na'udzubillah lah, kita minta jauhkan. Tapi tak tahu jangka masa berapa lama lagi untuk buat dressing tu, pasal setiap pesakit diabetes ni dia tak ada specific time lah. Macam doktor boleh bagi tahu okey lagi sebulan boleh baik. Kita tak tentu. Kita kena ikut orang tu lah. Macam saya, kandungan gula dalam badan semua tu memang terjaga daripada mula awal tahun lagi sampai sekarang, tapi disebabkan rosakan saraf tu dah lama. Sebab saya kena diabetes ni dah 8 tahun. Tapi cuma tahun ini yang dia menunjukkan efek dia lah sebenarnya. Bila Bad diberitahu oleh doktor kan bahawa kening jari tu tak dapat diselamatkan, dia perlu dipotong. Jadi saya punya apa yang menyebabkan luka bagaimana? Sebenarnya dia asal. Kronologi dia, saya punya luka ni sebenarnya kena melecet je. Dia melecet yang pakai kasut yang kalau ketat ke tergesil kan. Dia melecet kecil je. Cuma saya tengok melecet tu macam tak baik-baik. Saya pergi ke klinik untuk cuci. Doktor jumpa ada lubang di bawah kulit. Dia korek lubang tu, dia tengok dah dalam sangat dah. Lepas tu jari kecil saya tu yang gangrene dahululah, dia gangrene mati terus. Kemudian 4 jari yang lain nampak okey, tapi selang beberapa minggu lepas tu 2 lagi jari yang paling hujung mula gangrene, dan jari yang kedua pun dah mula nak membengkak. So doktor kata kena buang juga, tinggallah ibu jari saja. Sampailah bulan 9, saya punya ibu jari pun dah jadi gangrene dan terpaksa potong jugalah. Jadi saya ingat dia potong, dia tak boleh potong hanya bahagian jari saja, dia kena potong setengah lagi daripada tapak kaki tu. Jadi sebab nak mengelakkan daripada infection kan. Jadi kat situlah saya tengok, yelah kita hidup 46 tahun dengan semua anggota badan yang ada kan, tiba-tiba hilang tu. Terkejut juga, tapi alhamdulillah lah saya boleh terima. Saya tak ada macam apa orang kata depressed ke ataupun down semua, tak ada. Tak ada. Saya anggap ni semua, yang pertama saya anggap yang saya tanam dalam diri saya ialah apa saja yang ada kat kita ni bukan kita punya. Ini Allah punya. Jadi Allah nak ambil balik, dia bagi kita pinjam, jadi nak ambil balik. Jadi nak kata apa kan, tak boleh buat apa. Tapi Allah tu tak pernah kejap. So mesti ada benda lain yang dia akan bagi di sebaliknya nanti. InsyaAllah. But kalau boleh tanyakan juga, sebab bila berlaku perkara ni kan, dengan ujian ni, apa sebenarnya yang merubah impaknya terhadap kehidupan rutin seharian, karier dan juga perjalanan kehidupan ni? Macam mana, Bat? Buat masa ni lah, dah lah dicampur dengan pandemik yang kita alami ni. Saya ni seorang pengurus majlis, event manager, event organizer. Jadi kerja tu dah masuk nak dekat 2 tahun dah, memang tak ada langsung, tak ada income, tak ada kerja apa. Dah campur pula sekarang dengan apa yang berlaku pada saya ni. Pergerakan saya memang berubah terus, sebab saya tak boleh jalan sendiri, saya kena pakai walker. Nak pergi ke dapur ke nak pergi ke bilik air tu pun
effort lah satu satu benda yang sangat susah. Sebab pertama kita tak biasa. Yang kedua saya langsung memang tak boleh pijak ni. Tak boleh pijak sebab buat masa ni kalau saya pijak ni tulang saya akan tembus keluar daripada tisu-tisu kaki yang ada. Macam saya baru lagi kena sebab saya ingat dah boleh pijak sikit, tulang tu terkeluar sebab selepas lapisan kaki kita ni kulit tak tebal. Jadi kalau kita tahu pressure, selagi dia tak tutup habis, kita tahu pressure, tulang tu akan tembus tisu-tisu yang ada. So saya baru lagi kena luka tu terbuka lagi dan tulang tu expose. Tulang kalau kita biar terbuka bahaya pasal dia boleh infection kan. Jadi macam perkara-perkara biasa yang saya nak pergi ke bilik air ke apa semua tu pun sekarang ni saya kena rancang. Saya kena rancang macam okey pagi dah pergi toilet, kalau boleh tahan tu tunggu lewat petang pula lah pergi pasal benda tapi kita cubalah, tak ada masalah. Kita cuba je. Bat, dari segi penerimaan isteri kan, semangatnya, sokongan isteri juga sebab Bat pun baru berumah tangga, baru 9 bulan, tak sampai setahun lagi. Jadi bagaimana? Saya memang tak bagi dia atau sesiapa pun yang membantu saya lebih. Sebab saya nak kena buat semua benda sendiri. Saya tak nak mengharapkan bantuan orang. Saya nak ajar diri saya apa-apa pun kau kena buat sendiri, Pak. Kau kena buat sendiri. Kecuali untuk masak lah, saya tak boleh diri lama sangat kan. Tapi benda lain tu saya kata jangan risau, biar saya buat sendiri. Saya pergi ke klinik pun sendiri, saya pergi ke hospital follow up pun sendiri, apa semua. Pasal macam saya ada bagi tahulah, kalau kita mengharapkan sangat, nanti kalau satu hari orang tu tak available, dia kerja ke, dia tak ada ke, dia sakit ke, jadi takkan saya nak terdampar macam tu je. Saya kena usaha sendiri jugalah. Jadi saya ajar daripada mula. Daripada mula saya punya jari pertama kena potong, sampailah sekarang saya buat semua benda sendirilah. Tapi semangat yang diorang bagi ni, sebab saya tak suka self empathy tau, macam maksud saya tak nak orang kesiankan saya sangat. Tapi saya tahu dalam diam tu diorang pemberi semangat dengan adanya mereka di keliling saya lah. Itulah maksud saya. Kita yang mendengar dan ni pun rasa kuat dengan apa yang Bat kongsikan ini. Mungkin sedikit sebagai penutupnya Bat pada pagi ini kepada mereka yang menonton, ada mungkin perkara yang ingin dikongsikan di sebalik setiap ujian ini, ada hikmahnya juga mungkin untuk peminat-peminat Indigo juga. Betul. Pertama sekali kepada sesiapa sajalah yang ditimpa perkara-perkara begini, kalau boleh jangan sesekali lah anggap ini satu musibah ataupun kecelakaan ataupun bala daripada Allah. Bukan. Ini sebenarnya satu peringatan kepada kita bahawa Allah sayangkan kita, ingatkan kita. Ini juga adalah satu reset button untuk kita perbetulkan diri sendiri. Dan juga dalam sakit ni, percaya atau tidak, adalah satu nikmat sebenarnya. Nikmat di mana boleh jadi penghapus dosa, dan juga mana tahu Allah nak naikkan darjat kita kan. Kita tak tahu semua tu, itu kuasa Allah. Dan kepada peminat-peminat Indigo yang ada, yalah buat masa ni semua pun tengah sibuk mencari income apa semua untuk kami keluarkan lagu baru ke apa semua tu, memang susah lah sikit kot. Bukan buat masa ni lah. Semua tengah concentrate dengan family diorang kan. Tengok tu dia tunjuk video yang muzik-muzik pula. Ya Allah. Masa ni berat saya rasa dalam 136 kg. Sekarang berapa Bat? Sekarang 75. Banyak turun pasal penyakit ni lah. Tapi okey lah, saya dah lama tak kecil macam ni. Bat, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian ni. Kami kat sini pun dapat rasa satu kekuatan yang luar biasa yang Bat kongsikan. Saya kira kalau tak semua mempunyai kekuatan mental yang seperti ini, semangat yang besar seperti ini. InsyaAllah, masya-Allah. InsyaAllah kita jaga diri, insya-Allah kita akan berkongsi lagi dari masa ke semasa ya. Terima kasih banyak ni, terima kasih banyak Farihan, terima kasih banyak Ayah semua.
Baik. Kisah Kak Syirah dia booster demam. Dia kena booster shot tu turun lembik lah. Saya kena 3 hari lembik. Okey. Baik, nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay. Yeah.